selamat datang ke channel YouTube saya. Ini adalah video pertama saya untuk siri tutorial asas Microsoft Excel. Tutorial ni sesuai untuk sesiapa yang first time menggunakan Microsoft Excel ataupun sesiapa yang dah memang pernah guna cuma mungkin tak ingat ataupun nak belajar balik asas Microsoft Excel. Okey, mula-mula sekali saya nak share mengenai basic interface ataupun antara muka pengguna asas Microsoft Excel dan terma-terma yang biasanya digunakan ataupun yang asas di dalam Microsoft Excel. So, yang pertama adalah workbook. Okay. Workbook merupakan satu fail Microsoft Excel. Ni saya dah save tadi dengan nama tutorial asas Microsoft Excel. Jadi, seluruh apa-apa sahaja yang ada dalam fail ni adalah workbook tutorial asas Microsoft Excel. Okay, itu yang terma pertama. Terma kedua ialah worksheet. Okay, so worksheet merupakan muka surat. Maksudnya muka surat dalam seluruh workbook ni. Jadi sekarang kita tengah tengok muka surat pertama kat bawah. Kita boleh tengok sheet 1. So, kita boleh tukar ni, kita boleh tukar nama kepada muka surat pertama dan kita boleh tambah lagi muka surat lain dengan klik button tambah. Yang kat sini kita boleh tukar nama dengan double klik perkataan sheet 3 ni dan type muka surat kedua. Kita boleh tukar apa-apa nama sahaja, ni cuma contoh. Okey, kembali ke muka surat pertama dan terma ketiga dan antara yang penting adalah terma sel. Tadi kita dah ada workbook yang merangkumi semua muka surat dalam Microsoft Excel dan kita ada worksheet dan sel merupakan kotak-kotak kecil ni yang dalam setiap satu worksheet. Jadi setiap satu ni kita panggil dia sel. Okey, dalam Microsoft Excel, kita ada nombor dekat belah kiri dan huruf dekat belah atas. So, yang belah kiri ni kita panggil dia row. Okey, row ataupun dalam bahasa Melayunya baris. Okey, yang huruf A, B, C, D ni kita panggil dia column ataupun dalam bahasa Melayunya lajur. Okey, kita boleh tambah dan buang sel. Jadi contohnya saya nak buang semua perkataan ni, saya boleh delete satu-satu. Saya tekan delete ataupun sebab saya tahu semuanya berada di lajur D, jadi saya boleh klik dekat atas sekali di lajur D dan saya klik right click dan ada perkataan delete. Jadi saya klik kat sini, semua hilang. Sama juga seperti di baris ni, so bila saya klik baris 11, saya double klik dan bila saya tekan delete, dia hilang. Itu adalah salah satu mudah buang semua data ataupun isi dalam sel-sel di baris yang sama ataupun di lajur yang sama. Okey. Sekarang kita dah faham konsep sel, worksheet, workbook, column dan row. Jadi kita boleh mula belajar untuk cara memasukkan data ke Microsoft Excel. So, saya akan masukkan balik data. Ini adalah kita akan belajar cara-cara macam mana kita nak edit sel dan juga tulisan dalam Microsoft Excel. So, macam yang tuan-tuan tengok ni, untuk satu
perkataan ni merangkumi lajur C, D dan E. Jadi kalau kita nak masukkan dia dalam satu kotak saja, kita tak nak bagi dia um, keluar ke kotak-kotak lain, ada beberapa cara. Kita boleh pergi ke C, dan antara lajur C dan D, bila kita letak cursor mouse, akan ada keluar tanda arrow ke kanan dan ke kiri macam ni. Jadi kita double klik, dia akan automatik besarkan saiz di sini. Ataupun lagi satu cara yang kita boleh buat, saya akan undo ni dulu. Kalau kita tak nak besarkan saiz ni, tapi kita nak panjangkan ke bawah, kita boleh klik wrap text. Okay, so dia akan automatik panjangkan baris nombor 3 ke bawah. Ada lagi cara lain, kalau kita tak nak kecilkan, kita nak maintain size cell ni besar ni je, tak nak ke bawah dan tak nak ke tepi, kita boleh ambil option shrink text to fit. So maksud shrink text to fit adalah kecilkan tulisan untuk muat dalam sel. So saya buat macam ni dan dia jadi macam ni. So kalau ikutkan memang tak nampak lah. Dan kalau kita nak besarkan, kita boleh tarik dan dia akan automatik besar. Kita boleh tarik, dia akan automatik besar. Dan saya boleh tarik sepanjang-panjang, dia akan ikut saiz. Okay. Lagi satu cara, saya boleh cancel yang ni. So katakanlah saya cuma nak saya nak buat C dan D menjadi satu sel. Saya boleh klik C dan saya boleh klik C, tekan dan tarik ke D. Saya tekan merge and center. So apa yang dia buat ialah dia akan gabungkan dua sel untuk menjadi satu sel. So ini ada satu sel, dan ni dia adalah jadi satu sel. Okay. So ini adalah basic cara untuk edit dan adjust formatting, format tulisan ataupun sel dalam Microsoft Excel. Tapi Microsoft Excel ni lebih popular penggunaannya untuk pengiraan. Jadi untuk hari ni saya akan tunjukkan contoh macam mana nak buat pengiraan dalam Microsoft Excel dan juga konsep pemboleh ubah yang mana yang membuatkan Microsoft Excel ni antara satu aplikasi yang sangat digunakan sebab kita boleh buat pengiraan automatik dengan konsep pemboleh ubah. Okay, apa yang saya maksudkan, saya akan cuba tunjukkan. Okey, contohnya saya akan cuba buat untuk bayaran bil. So, kita ada bil api, bil air, mungkin sewa rumah. Okey, dan ni kita masukkan jumlah. Okey, sekarang dekat bil api, saya akan masukkan RM10, bil air RM50 dan sewa rumah RM550. Jadi untuk kita dapatkan jumlah, jadi ini adalah formula pertama yang asas yang saya akan tunjukkan ialah untuk campur, formula campur untuk campurkan 10, 50 dan 550. Untuk Excel, kita akan pakai simbol yang sama, iaitu simbol campur. Untuk memulakan mana-mana formula di dalam Excel, kita kena bermula dengan simbol sama dengan dulu. Bila kita letak simbol sama dengan, Excel automatik akan tahu yang kita ada cuba membuat pengiraan. Kita boleh masukkan di sini dan ataupun kita boleh masukkan di sini. So kalau saya letak di sini, dia akan automatik keluar dekat atas. Jadi mana-mana pun boleh sama. Okey, so kita akan mulakan dengan sama dengan dan kita akan klik cell. So
sel yang ada bil api. So, kita nak tambah bil api dulu. Dan kita letak tambah. Dan kita tambah bil air. Dan kita letak tambah. Dan kita letak tambah sewa rumah. Kalau tuan-tuan dan puan tengok, dia tak keluar 10, dia keluar di 5. Dia tak keluar 50, tapi dia keluar di 6. Dia tak keluar 550, tapi dia keluar di 7. Ini sebenarnya D5 adalah pemboleh ubah untuk bil api. D6 adalah pemboleh ubah untuk bil air. Dan D7 adalah pemboleh ubah untuk sewa rumah. Okey, sekarang saya akan tekan Enter. So, jumlah semua sekali adalah 610. Okey, sekarang ni saya akan cuba buat pengiraan yang sama, tapi instead of saya pakai pemboleh ubah, saya akan letak jumlah yang tepat. So, contohnya saya akan letak sama dengan, tapi instead of saya klik satu-satu, saya akan tulis 10 tambah 50 tambah 550. Jadi kita nampak jumlah dia sama kan? Cuma yang lebih special untuk yang kita guna konsep pemboleh ubah ni ialah contohnya, katakanlah kita tersalah letak bil air. Bil air yang sebenar bukan RM50, tapi sebenarnya RM55. Jadi, saya boleh tukar je perkataan RM55 ni dan jumlah dekat bawah automatik berubah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, antara jumlah ni dan jumlah ni, yang ni tak berubah sebab dia punya nombor adalah tepat. Kalau yang ni masih boleh diubah. Sama juga kalau saya contohnya untuk bulan lepas, saya sebenarnya dah terbayar bil api lebih. Jadi untuk bulan ni tak perlu bayar bil api. Mungkin saya dah terlebih bayar RM50, jadi saya boleh letakkan negatif RM50. Jadi dia akan automatik tolak. So dia akan jadi yang jumlah yang saya perlu bayar untuk tuan rumah mungkin RM555 sahaja. Okey. Jadi itu saja untuk video pertama tutorial asas Excel. Hari ini kita ada belajar mengenai interface Excel, terma-terma asas, tambah dan buang baris dan jalur, dan cara memasukkan data, pemboleh ubah dan formula asas Microsoft Excel. Untuk video seterusnya, kita akan belajar lebih mendalam mengenai cara-cara untuk formatkan data dan juga formula-formula lain untuk Microsoft Excel. Saya harap video ini membantu, dan kalau tuan-tuan dan puan rasa video ini membantu dan nak tengok lagi video-video lain, harap boleh bagi thumbs up dan boleh subscribe channel kami. Kalau ada apa-apa soalan ataupun ada topik lain yang anda nak kami buat tutorial, boleh tinggalkan komen di bawah. Okey, terima kasih dan jumpa lagi.